نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama sekali lagi pada malam ni, menyambung perbahasan daripada tadabbur surah Al-Mulk. Kelas kita ni tilawah dan tadabbur, dan kita mulakan dengan membaca beberapa ayat daripada surah Al-Mulk yang merupakan ayat penutup daripada surah Al-Mulk. Sambungan kita malam ni ialah ayat yang ke-27. Jadi sekejap saya nak paparkan Quran, mushaf. Okey. Kita boleh tengok paparan di hadapan ni daripada surah Al-Mulk, penutup surah Al-Mulk, iaitu surah ayat yang ke-27 sampailah ayat yang ke-30. Jadi kita mulakan dengan kita membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Alhamdulillah, bacaan ayat yang ke-27 sampailah ayat yang ke-30 daripada surah Al-Mulk. Seperti mana yang dah kita sebutkan sebelum daripada ni, surah Al-Mulk ni ada lebih kurang 7 bahagian. Dan ini ialah bahagian yang terakhir, ayat yang ke-27 sampailah ayat yang ke-30. Dan kita tengok pada bahagian terakhir ni, Allah Azza wa Jal ingin menyerlahkan lagi penyesalan yang bakal dihadapi oleh penentang wahyu. Kita tengok terjemahan ni dulu. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Ayat yang ke-28, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiranmu jika Allah membinasakan daku dan orang yang bersama-sama denganku sebagaimana yang kamu harapkan, atau ia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu,
maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat yang ke-29, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang ke-30, ayat terakhir dalam surah Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi, bagaimana fikiranmu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Alhamdulillah, itu ialah terjemahan daripada bahagian terakhir surah Al-Mulk. Kalau kita tengok daripada ayat 27. Ayat yang ke-27. Allah Ta'ala sebut, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Ayat ini kata para ulama, ianya dikategorikan sebagai takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi maksud dia apa? Keadaan yang menakutkan yang bakal berlaku di akhirat. Takhwif menakutkan ukhrawi di akhirat. Benda ni belum lagi berlaku. Tapi Allah Azza wa Jal memaklumkan kepada orang-orang yang kufur, engkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, yang pilih untuk menjadi syirik berbanding tauhid, mereka pasti akan berada dalam keadaan penyesalan yang tak sudah. Bahagian yang terakhir surah Al-Mulk ini, Allah Ta'ala ingin berikan gambaran dan tekanan kepada musyrikin Mekah pada waktu itu, jika kamu memilih untuk menjadi kufur, engkar, walaupun kamu sering melaungkan seruan, kamilah penyambung kepada ajaran Nabi Ibrahim, tapi apa yang kamu lakukan tu ialah bukan daripada petunjuk wahyu yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya, maka kamu akan menerima akibat dalam ayat yang ke-27 ni. Kalau kita tengok, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Allah Ta'ala gunakan perkataan ataupun kalimah falamma, dan ketika mana kamu melihat kepadanya. Ra'awhu, dia datang dalam bentuk perbuatan yang telah terjadi. Walaupun bendanya belum lagi berlaku. Dia belum berlaku lagi. Maknanya, kita akan melihat ataupun keadaan orang kafir di akhirat yang wajah dia itu si'at wujuhul ladzi. Seburuk-buruk wajah, ataupun disebut dengan, diterjemahkan dengan muramlah wajah orang-orang kafir. Benda ni belum berlaku. Benda ni masih lagi belum berlaku. Tapi Allah Ta'ala datangkan perkataan ra'auhu itu. Ra'auhu daripada kataan ra'a, yang bermaksud tengok, melihat kepadanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia datang dalam bentuk fa'il yang disebut sebagai fa'il madhi, iaitu perbuatan yang telah berlaku, sedangkan dia belum berlaku. Sebab nak tunjukkan kepada kita apa? Benda ini pasti berlaku. Sebab tu dia datangkan dalam bentuk kata kerja yang menunjukkan macam dah terjadi, sedangkan belum terjadi. Dan Allah Ta'ala sebut, waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Pada waktu diperlihatkan kepada orang-orang beriman wajah orang-orang kufur engkar di dunia dulu, lalu Allah Ta'ala akan tekan lagi orang-orang yang engkar ini dengan ditekan perasaan dia. Bukan dijadikan fizikalnya saja buruk, tapi diburukkan juga, dihenyak juga dia punya perasaan. Waqila. Waqila itu ialah bermaksud diseru, dikata, didengarkan suara kepada orang kafir itu. Apa suara tu akan sebut? Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah benda yang kamu selalu minta dulu di dunia. Minta nak cepat sangat. Okay, inilah yang kamu minta. Kan kalau kita tengok dalam dakwah Nabi ni, antara benda yang kita sebut sebagai yang mengganggu Nabi ataupun something annoying untuk Nabi ni dan juga para sahabat ialah selalu orang kafir ni mengulang-ulang, bila nak turun azab? Bila kami nak jatuh? Ayat ni menunjukkan kesombongan yang ada dalam hati mereka. Kesombongan dalam penentang wahyu. Dalam hati penentang wahyu.
Kesombongan-kesombongan inilah kalau kita tengok menyebabkan mereka ringan mengeluarkan perkataan seperti itu. Perkataan yang bersifat biadab dan kurang ajar ni. Bila nak turun, bila kami nak sakit, kata kami akan kena azab. Di mana azab tu? Jadi Allah Ta'ala sebut, nanti bila mana kamu dimuramkan wajah, digundah gelanakan perasaan, bila mana kamu diseru dengan seruan ini. Ayat ni kalau kita tengok, sebahagian para ulama sebut, sepatutnya ianya sudah cukup untuk menggerunkan orang kafir. Untuk menjadikan orang kafir pada waktu tu orang-orang yang boleh fikir apa yang Nabi nak sampaikan. Okay. Saya nak sebutkan kepada semua yang ada dalam kelas kita pada malam ni. Nabi menghadapi sekelompok manusia yang degil ini, dia punya jenis pemikiran dia orang ataupun dia punya tahap pemikiran dia orang bukanlah berada pada tahap yang paling bawah. Orang-orang kafir yang Nabi berhadapan dengannya ni ialah kategori orang-orang kafir yang high class. Tapi taklah se-high class orang kafir pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa tu lagi dahsyat. Cuma nak sebutnya ialah orang kafir yang ada pada waktu tu, kalau kita ambil by name dia orang ni, ialah salah satunya Abu Jahal. Yang kedua ialah Abu Sufyan. Yang ketiga juga Abu Lahab. Dan seterusnya ni nama-nama pembesar-pembesar Mekah yang mana mereka ni duduk berpayung di bawah satu badan, nama dia Darun Nadwah. Dia macam satu pertubuhan lah ataupun macam satu yayasan lah kalau kita ni di Malaysia lah kot, ataupun dalam suasana realiti sekarang, satu badan yang mengelola urusan Mekah. Di situ ialah orang-orang besar. Sekarang ni mungkin kita boleh sebut sebagai BOD yang dalam tu, Board of Director. Yang dalam tu ialah Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ada dalam tu ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu belum Islam lagi. Yang dalam tu ialah Walid bin Mughirah. Ini ialah apa nama ni, ayah kepada Khalid Al-Walid. Yang ada dalam tu ialah Al-As bin Wa'il, ayah kepada Amru bin Al-As. Termasuk juga anaknya ialah Amru bin Al-As. Ni semua orang-orang hebat yang ada kedudukan, yang mana bila mana dia orang keluar berjalan dalam masyarakat, mereka ni dipandang sebagai orang-orang hebat. Digeruni dia orang kerana pada kedudukan, dan digeruni juga kerana pada pengetahuan akademik yang dia orang ada. Mereka ni bukan orang leke-leke lah. Mereka ni orang hebat. Jadi bila mana Nabi menentang kelompok ini, dia punya wave ataupun dia punya gelombang yang akan dikenakan kepada Nabi dengan sebab menentang kelompok ni ataupun lawan kelompok ni, wave dia tak kuat kerana apa? Kerana pengaruh. Sebab tu benda yang sangat dibimbangi oleh orang-orang saleh ialah populariti. Ini benda yang kita kena sama-sama muhasabah diri. Jangan kita menjadi mangsa kepada populariti. Sama ada kita dipopularkan ataupun kita terpedaya dengan populariti satu orang. Ini benda yang kita kena minta kepada Allah Azza wa Jal supaya kita ni tak kena ataupun tak dapat benda tu. Supaya kita ni tak terperangkap padanya. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi ni dia ajarkan kepada kita ni doa. Doa ni saya nak kongsi kepada semua yang ada dalam ni. Doa ni mungkin sebahagian kita dah selalu baca ataupun dah maklum, iaitu doa ketika mana keluar rumah. Kita keluar rumah, ada doa yang Nabi ajar. Kalau tengok doa yang Nabi ajar, yang simple, yang mungkin kita selalu selalu baca, ialah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Doa ni riwayat daripada Abu Daud, Tirmizi, dan doa ni sahih. Yang saya nak kongsi pada malam ni dan nak berkait tentang isu yang kita bincang pada ayat 27 ni, bagaimana pengikut-pengikut daripada pemimpin-pemimpin Quraisy terperangkap dan menjadi mangsa kepada populariti, termasuklah mereka yang popular pun menjadi mangsa, ialah tiadanya bimbingan wahyu dan tiadanya dalam hati dia orang tu ruang untuk memberi hidayah tu masuk. Kalau kita amati, ada satu doa Nabi ajar, iaitu doa keluar rumah. Doa ni riwayat pada Abu Daud juga. Bukan doa tadi, ni ada satu lagi doa. Doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au azilla au uzalla
au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Sekali lagi saya ulang. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Doa ni memang ada kaitan, terutama untuk mendepani fitnah yang berlaku pada zaman kita ni, supaya kita tak jadi mangsa kepada orang-orang yang dilihat seperti macam nak menyeru orang, tapi rupanya seruan tu ialah seruan yang bersalut kekeliruan. Ini doa yang baik. Maksud doa tadi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada aku tersesat, an adilla, aku tersesat, au udalla, atau aku disesatkan, au azilla, atau aku tergelincir, au uzalla, atau aku digelincirkan, au azlima, daripada aku menzalimi orang, au uzlama, daripada aku dizalimi oleh orang, au ajhala, atau aku membodohkan diri aku, au yujhala alayya, ataupun aku dibodohkan oleh orang lain. Doa ni menarik. Kita keluar rumah, kata Nabi, indama khurujuka minal manzil. Ketika mana kita keluar daripada rumah, kita baca doa ni. Ini antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Doa ni ada kaitan rapat dengan ayat 27. Sebab kalau kita tengok, antara punca kita ni, ataupun musyrikin Mekah lah, kita ambil konteks musyrikin Mekah dulu. Antara punca musyrikin Mekah ni, diorang terikut-ikut dengan propaganda Darun Nadwah. Kerana apa? Terikut-ikut tu kerana apa? Terikut-ikut kerana seruan-seruan yang kuat pada waktu itu, sehingga menyebabkan jiwa yang lemah tidak terpimpin dengan wahyu itu, dia ikut juga propaganda. Sebenarnya kalau tengok dengan zaman kita ni, nak terpalit dengan propaganda-propaganda yang mengelirukan ni, dia tak perlu keluar rumah pun. Duduk dalam rumah pun dah kena. Cuma orang yang banyak keluar, dan kita ni manusia ni lah, dia selalu beraktiviti, dia banyak keluar. Okay. Waktu kita keluar tu, kita akan tengok bagaimana orang kata fitnah yang berlaku di luar. Pada zaman ni, pada zaman Nabi ni, pada zaman ayat ni turun, kalau kita tengok dari segi latar ayat ni turun, ianya lebih kurang sekitar tahun yang ke-10, 11 dan 12. Ataupun nak masuk sikit tahun yang ke-13, Nabi berada di Mekah. Okay. Maknanya dia berada pada fasa akhir dakwah Nabi, yang mana pada waktu ni Nabi bukan hanya diherdik, bukan hanya dihina, tapi dikonspirasikan untuk dibunuh, bahkan dikacau sebahagian pengikut Nabi, bahkan cuba disakiti tubuh badan Nabi pada waktu itu. Jadi ini ialah ayat yang macam nak beritahu pada orang kafir, kalau kamu nak ambil pilihan untuk kekal dengan menjadi orang-orang yang mensyirikkan Tuhan, ataupun disebut sebagai musyrikin, pilihan itu pasti akan memberi pada kamu penyesalan. Mana kamu pilih yang ni, kamu akan menyesal. Dan Tuhan dengan rahmat yang ada pada zatnya, dengan sifatnya sifat Ar-Rahman, nanti kita akan sampai pada ayat 29, kita akan tengok bagaimana di setiap sifat jalal Tuhan sentiasa disulami dengan sifat jamal Tuhan. Sifat jalal ni adalah sifat yang menyebutkan ataupun menampakkan hebatnya Tuhan, berkuasanya Tuhan, mampunya Tuhan mengambil tindakan. Dan sifat jamal ni adalah sifat yang bersifat yang bermaksud kelembutan. Benda-benda yang lembut, benda-benda yang bersifat memaafkan, memberi, mengurniakan sesuatu. Itu disebut sebagai sifat jamal. Okay. Ketika mana Allah Ta'ala nak memberikan kepada mereka itu hukuman, memberikan pengumuman, sebab Tuhan ni dia tak hukum terus, dia beri pengumuman, kalau kamu pilih yang ni, maka inilah bahaya yang kamu akan hadapi, inilah kemurkaan yang bakal kamu kena. Bila mana Tuhan beritahu, Tuhan tetap nak memberi kepada mereka ni waktu, senggang waktu untuk fikir. Inilah special dan istimewanya umat akhir zaman ataupun umat Nabi Muhammad ni, bila mana dia buat jahat, Tuhan beri lagi dia ruang untuk dia kembali. Tuhan tak hancurkan direct. Ayat yang ke-28. Kita tengok ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28, kata para ulama, ayat ni
ialah ayat yang nak mengajar wahyu beserta dengan takhwif. Bila mana kita nak berikan pengenalan, kita nak kenalkan orang-orang yang tak tahu apa tentang Quran ni dengan Quran ataupun dengan wahyu, kita nak perkenalkan wahyu pada mereka, dia ada satu unsur yang perlu diselitkan, iaitu unsur takhwif. Unsur takhwif. Okay. Kita tengok dulu. Allah Ta'ala dalam ayat ke-28 ni dia kata, Qul ara'aytum in ahlakani Allah. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu sekiranya Allah Ta'ala membinasakan aku? In ahlakani, ahlakani itu bagaimana Tuhan membinasakan Nabi, wa man ma'iya, dan juga orang yang bersama dengannya, iaitu para sahabat. Aw rahimana, ataupun dia memberi rahmat pada kami. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Maka siapa lagi yang dapat melindung kami? Siapa lagi yang dapat melindung orang kafir daripada azab yang sangat pedih? Okay. Ayat ni dia macam ayat yang selalu digunakan oleh orang-orang marketing bila mana dia nak encourage kita beli produk dia. Contoh, benda-benda yang bersifat safety di rumah. Ataupun saya ambil contoh, maaf lah kalau ada orang jual benda yang saya nak contohkan ni. Tapi ini hanya sekadar contoh. Contoh orang yang nak jual medical card. Kan sekarang kan orang jual benda tu. Kad yang boleh digunakan sebagai inisiatif untuk kita ni dapat rawatan yang lebih baik. Waktu dia nak suruh kita tu berminat dengan apa yang dia sampaikan, dia akan berikan pada kita unsur takut kan. Dia kata, apa perasaan kalau kita sakit teruk, lepas tu tak ada duit dalam bank, tiba-tiba kita kena keluarkan ataupun kena bayar dengan bayaran yang mahal untuk dapatkan rawatan penyakit. Tak rasa risau ke kalau datang waktu tu, datang keadaan macam tu? Tak rasa bahaya ke? Tak rasa runsing ke? Dia masukkan kerunsingan. Okay. Ayat yang ke-28 ni, dia punya teknik macam tu. Dia suntik pada kita ni kerunsingan. Tapi kerunsingan ni kerunsingan yang betul lah. Yang medical card tu, dia possibility. Maybe boleh jadi, maybe tak boleh jadi. Okay. Cuma nak katanya ialah, ini ialah teknik yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk memberi peluang kepada mereka yang masih taradud. Taradud ni malah ragu-ragu. Nak terima, tak nak terima. Sebab, kita kena tahu, bila mana Nabi ni dia menghadapi pemimpin, yang menjadi penonton ialah rakyat biasa. Yang menjadi penonton ialah rakyat biasa. Penonton akan melihat siri-siri pertembungan di antara pihak yang membangkang dengan pihak yang memerintah. Pada waktu itu, yang memerintah ialah Quraisy, yang membangkang ialah Nabi. Nabi bukan bangkang, Nabi nak tampuk pimpinan. Nabi bukan nak jadi pemimpin. Nabi cuma nak beritahu, kamu boleh kekal menjadi pemimpin. Cuma satu je nak beritahu, cara kamu beragama ni, orang-orang yang jadi pemimpin ni, kena betulkan balik, beritahu balik pada rakyat, cara beragama bukan macam ni. Cara nak menyembah Allah Ta'ala bukan cara macam ni. Bukan cara dengan kita menyembah berhala, kita buat korban pada berhala, kita seru pada benda-benda yang disebut sebagai seruan-seruan yang tak jelas ni. Bukan macam ni. Nabi bukan nak kepada kepimpinan. Nabi cuma nak supaya mereka ubah cara beribadat. Lepas tu kalau dia orang nak pimpin, pimpin terus. Okay. Yang akan melihat ialah mata-mata daripada kalangan rakyat biasa. Sebenarnya dalam satu pertembungan, apa yang lebih utama lagi daripada menang dan kalahnya pihak yang bertembung? Maknanya sama ada menang pihak yang mendesak ataupun menangnya pihak yang didesak. Sebenarnya benda yang lebih besar lagi ialah memenangi hati penonton. Ataupun kita sebut hari ini ialah kita berjaya mengawal dan mengawal persepsi orang yang menonton. Jadi waktu ayat ni dibaca, yang degil, yang jadi tampuk pemimpinan ni, iaitu Abu Jahal apa semua, datanglah ayat apa pun, yang ni memang automatik ataupun kita boleh kata tak makan dah yang ni. Okay. Tapi ayat ni bila mana Nabi baca, mata yang melihat, mata yang melihat, telinga yang mendengar orang lain, yang Nabi tak bercakap dengan dia. Nabi bercakap dengan pimpinan Quraisy, tapi orang yang mendengar.
Maka ianya jadi sebagai lafaz al-intibah. Sebab tu dalam istilah ilmu tafsir dia sebut juga antara komponen-komponen yang disebut sebagai uslubul Quraniyah, cara Quran dia menyampaikan sesuatu maklumat dan cara dia nak bagi attraction pada satu-satu ayat tu ialah dia panggil dengan istilah lafaz al-intibah. Nak panggil orang lain tapi kita sedang bercakap dengan orang lain. Kita nak attract orang lain. Nak attract orang yang mendengar. Bukan nak attract orang yang kita bercakap. Okay. Tapi cara kita attract dia ialah dengan kita loudkan sikit, kuatkan sikit dialog kita dengan orang yang kita nak konfrontasikan dia ni. Jadi bila mana Nabi sebut, bila mana Nabi baca ayat ni, katakanlah wahai Muhammad, kata dengan bentuk tanya. Ara'a itu maksudnya macam mana kamu tengok in ahlakani Allah, sekiranya Allah Ta'ala binasakan aku, wa man ma'iyah, dan orang-orang yang bersama denganku. Sebab pertama sekali kau tengok cantiknya ayat ni, dia mula dengan keinginan jahat Quraisy dulu. Sebab Quraisy, orang-orang yang menentang Islam, yang mereka nak pada waktu tu apa dia? Yang mereka nak pada waktu tu ialah orang Islam tinggalkan Islam dia. Nabi stop dakwah dia. Jadi ayat ni dimulakan dengan apa kamu nampak, apa yang kamu tengok sekiranya aku ni binasa dan orang yang ikut aku ni pun binasa. Atau dia datang au sini. Au ni ialah istisna, iaitu pengecualian ataupun pembatas, pembeza. Au rahimana, sekiranya Tuhan merahmati aku. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Tuhan merahmati aku dan juga pengikut aku sehingga aku dapat kalahkan kamu. Maka siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab seksa yang sangat pedih itu? Ini ayat untuk buat comparison, untuk buat perbandingan. Sekiranya Nabi dibinasakan bersama dengan orang beriman, atau sekiranya Nabi diberikan pertolongan oleh Tuhan sehingga Nabi boleh menguasai mereka, dia punya natijah dia ataupun dia punya kesimpulan akhir, keputusan yang cuba ingin ditarik ialah siapa yang boleh selamat daripada azab Tuhan yang sangat pedih tu? Siapa boleh selamat? Sebab sekiranya Nabi dan para sahabat dicelakakan ataupun dibinasakan, zahir mata binasa, tapi sebenarnya dia orang tidak kalah. Dia orang dapat rahmat di situ. Kalau dia orang dapat kekuatan boleh memenangkan diri dia orang sehingga dapat kawal dan dapat menjatuhkan Quraisy, sebenarnya siapa yang rugi? Maknanya ayat ni nak suruh dia orang fikir, kalau kamu menang, kamu tetap rugi. Kalau kamu kalah, kamu double rugi. 2 kali kerugian. Jadi ayat ni ialah untuk dia orang ni fikir, dia orang nak untung ke dia orang nak rugi. Sebab perkataan yujir ialah bermaksud siapa yang boleh melepaskan diri, siapa yang boleh selamat. Perkataan yujir ni ialah satu perkataan yang telah dipilih, kalimah yang dipilih oleh Allah Ta'ala dalam bentuk fi'il dia. Kalau kita belajar bahasa Arab, dipanggil fi'il mudhari' yang bermaksud sentiasa perbuatan itu. Siapa boleh lolos, siapa boleh keluar, tak ada orang boleh keluar. Sebab sama ada kamu pilih yang ni ataupun kamu pilih yang ni, natijah dia sama. Sebab kamu pilih jadi orang kafir. Kalau kamu menang boleh bunuh Muhammad pun, cop dan label yang ada pada kamu ialah kafir. Kalau Muhammad menang pun, kamu juga dipanggil sebagai kafir. Cop tak akan berubah. Dia kekal macam tu. Sebab tu nak sebutnya ialah, ayat ni ialah nak sebut tentang penyesalan yang tak sudah. In the end, kalau kamu nak selamat, kamu kena pilih tauhid. Sama ada kamu menang dalam pertarungan ini, kamu tetap menjadi golongan yang kalah. Itu yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada musyrikin Quraisy, penentang wahyu pada zaman tu, dan juga penentang wahyu pada zaman kita pun. Dari segi tadabburnya, kalau kita tengok ayat 27 dan juga ayat ke-28 ni, kalau tengok ayat ke-27, kita ni daripada kalangan orang yang bermuram wajah ke, ataupun daripada kalangan orang yang berseri wajah? Ayat 27 ni, kita berada di mana?
Kalau kita daripada kalangan orang yang berseri wajahnya, maka kita daripada kalangan orang yang beruntung. Cuma nak sebutnya lah kafara. Saya nak kongsi juga kepada semua yang ada ni. Perkataan kafara. Kafara. Kafara, kita bahasa Melayu dia akan terjemah kufur. Dengan makna kafir lah. Iaitu non-Muslim. Maksud dia. Tapi dari segi linguistik punya perbincangan, dari segi perbincangan bahasa, kafara ialah fi'il yang bermaksud tanam, timbus. Gali satu lubang, letak something, timbus tu, perbuatan tu dipanggil kafara. Okay. Ayat ni 27-28 memang dia mention orang kafir dengan makna penyembah berhala. Okay. Tapi untuk kita yang Muslim, yang dah Islam, sebab kita nak ambil poin tadaburnya sekarang, kita ni kafara ataupun tidak, kita timbus apa? Timbus hati kita sehingga berpaling daripada ajaran agama. Dia Muslim, dia ni Muslim, kita semua ni Muslim. Tapi sejauh mana kita beramal, sejauh mana kita dengar sunnah Nabi, kita dengar ayat Quran itu kita ambil dan tumbuhkan ataupun dia masuk dalam hati kita timbus. Macam mana petani, macam mana orang yang bercucuk tanam, dia timbus benih tu dengan tanah sehingga tak nampak benih tu. Sebab tu sebahagian ayat dalam Al-Quran, perkataan kafar ataupun kufar bermaksud petani. Saya cuba cari dalam mushaf untuk kita nampak contoh tu. Dia ada satu ayat dalam Al-Quran. Sekejap. A'jabal kuffar nabatahu. A'jabal kuffar. Al-kuffar. Okey. Boleh tanda dalam mushaf ayat yang ke-20 surah Al-Hadid. Nantilah kalau kita ada waktu masa kita boleh bincang soalan. Cuma saya nak sebut ada perkataan kafir dalam Al-Quran tak bermaksud kafir. Kufar tu tak masuk orang kafir yang sembah berhala, tapi kufar dengan maksud petani. Okay. Kita baca ayat 20 surah Al-Hadid, Allah Ta'ala sebut. Ini muka surat 540 dalam mushaf. Allah Ta'ala kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Macam inilah kita buka terus daripada Quran ni. Kita terus kepada surah Al-Hadid. Kita tengok surah Al-Hadid. Muka surat 540. Okay, muka surat 500. Ya. 540 surah Al-Hadid. Ayat yang ke-20. Surah Al-Hadid. Ya. Ini surah Al-Mujadalah. Surah yang sebelum tu iaitu surah Al-Hadid. Okey. Okey, tanda. Tengok okey ayat ni. Okey. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan. La'ibun, permainan. Lahwun, perhiasan. Lahwun ni hiburan. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun bainakum. Watakathurun fil amwali wal aulad. Inilah hakikat dunia. Ayat ini nak cerita tentang hakikat dunia. Tuhan kata, ketahuilah hidup di dunia ni tak lebih daripada permainan, hiburan, perhiasan, tafakhur. Tadi kita dah sebut tadi kan tentang isu populariti. Tafakhur ni maksudnya bangga diri. Takatsur, menghimpun-himpun harta. Wal aulad, dan juga menghimpun anak dan juga pengikut. Tuhan kata, ianya seperti bandingan kamathali ghaithin a'jabal kuffar, seperti mana hujan yang turun, a'jabal kuffar, yang menyebabkan petani-petani merasa takjub dengan turunnya hujan tu.
Kita tengok terjemahan apa dia sebut. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya. Okay. A'jabal kufar. Okay. Kufar ni dengan makna penanam ataupun petani. Suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Saya nak sebut sini ialah bila mana kita baca surah Al-Mulk, okay, kita balik semula pada surah Al-Mulk tadi. Surah Al-Mulk yang kita baca tadi, ayat yang ke-27 dan 28. Okay. Kedua-dua ayat ni ialah untuk melihat kat mana kita timbus diri kita. Timbus diri kita daripada wahyu dan hidayah. Ini cerita orang kafir lah. Okay. Cerita kita. Okay. Cerita kita. Okay. Maknanya, dari segi tadabbur yang kita boleh ambil, kalaulah kita ni orang yang menimbus hati, orang duduk dalam majlis ilmu pun kita buat tak endah apa-apa semua, kita buat tak minat apa-apa semua ni, kita termasuk daripada orang yang menimbus hati kita. Okay. Kita juga berpeluang untuk menjadi kelompok yang disebut sebagai si'at wujuh, wajahnya muram di akhirat nanti. Sebab kita berada dalam kelompok yang merugikan diri. Ataupun ayat yang ke-28 ni, kalau kita nak tengok dari segi tadabbur yang kita boleh ambil lah. Kalau kita malah beramal di dunia ni, malah beramal, yang ruginya siapa? Yang ruginya diri sendiri. Walaupun ada orang ni rasa macam, saya ni sibuk tak sempat beramal, sehingga dapatlah kemahuan-kemahuan dunia yang dia nak tu. Walaupun dia dapat, hakikatnya dia tidak dapat secara total. Tak dapat secara kepemilikan penuh. Yang pasti memiliki pahala menjamin bahagian daripada syurga. Memiliki bahagian dunia, dunia ni akan hancur. Itu benda yang kita tengok dari segi tadabbur. Supaya kita ni baca Quran, kita tak suluh orang, kita suluh kita. Saya ni di mana? Waktu saya baca ayat 27 ni, saya ni di mana? Waktu saya baca ayat 28 surah Al-Mulk ni, saya ni. Saya nak jadi orang yang menyesal macam orang kafir, musyrikin Mekah ke? Sebab kita kena tahu, Tuhan ni dia cerita pasal musyrikin Mekah untuk apa? Untuk kita sedar. Penyakit ni boleh berjangkit juga pada kita. Walaupun dia orang Arab, kita Melayu. Kita pun berpotensi menjadi musyrikin. Walaupun kita Melayu. Dulu sebut musyrikin Mekah. Ataupun golongan musyrikin Quraisy. Dia boleh jadi musyrikin Melayu. Pun boleh jadi. Maknanya benda tu boleh menempel, boleh dekat dengan kita. Okay. Jadi supaya kita tak jadi orang yang menyesal. Kedua-dua ayat ni ialah untuk kita renung di manakah diriku ketika mana kita membaca ayat ni. Okay. Ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Okay, ayat 29 ni Allah Ta'ala ingin sebutkan kepada kita ialah kebenaran tauhid. Maknanya keberuntungan itu berada pada tauhid. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Tegaskanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah dan kami beriman dan bertawakal berserah diri kepadanya. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Dalam ayat yang ke-28 tadi, Allah Ta'ala bila mana dia buat comparison, suruh Nabi sebut kepada orang kafir, apa pandangan kamu kalau aku ni binasa dan orang bersama dengan aku? Ataupun aku dirahmati oleh Tuhanku sehingga aku boleh mengalahkan kamu. Au rahimana. Okay, sekarang datang ayat 29, sebut rahimana tu, rahimah tu datang pada mana? Datang daripada Huwar Rahman. Dialah Tuhan yang bersifat dengan pemurah. Nak sebut pada kita, nak balik kepada main point surah Al-Mulk ni ialah memburu keberkatan yang benar. Yang ni kita tak boleh lari. Kita baca surah Al-Mulk, on track kita ialah punca berkat yang sebenar daripada mana? Dan Allah Ta'ala nak sebut pada ayat 29 ni, keberkatan yang turun kepada kamu itu ialah terpancar daripada Ar-Rahmannya Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita diajar nak makan baca Bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Tuhan. Sebab nama Tuhan itu ialah bahagian daripada sebab turunnya berkat.
Banyak benda dalam kehidupan kita ni, kita nak buat apa-apa kita akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini ialah benda yang utama. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap benda yang ada nilai yang kita nak buat dalam hidup yang tidak dimulai dengan bismillah, ianya akan memotong keberkatan. Benda tu akan jadi cacat. Jadi kita yang baca surah Al-Mulk ni, kita nak buat apa-apa, kita akan jadi lebih alert. Supaya kita menjadi orang yang membaca Al-Mulk, kesan daripada pembacaan Al-Mulk tu nak buat apa-apa, kita akan sebut nama Tuhan. Apa-apa saja. Nak beli barang, nak angkat barang, nak bawa kenderaan, nak keluar rumah, nak masuk rumah. Lepas pada tu doa tu bacalah. Cuma nak katanya Bismillah itu tidak dilupakan. Dan makna yang lebih umum lagi Bismillah ni ialah mengingati Allah dengan nama Tuhan. Walaupun kita tak baca by wording tu Bismillahirrahmanirrahim, tapi bila mana kita nak bawa kenderaan, kita sebut Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Kita sebut dah nama Tuhan tu. Nak masuk tandas, nak keluar tandas, kita menjadikan kehidupan kita ni 24 jam, setiap pergerakan kita ni disusuli dengan meletakkan nama Tuhan, dengan tujuan sebut nama Tuhan ni, moga-moga dengan penyebutan ini akan menarik berkat. Antara keberkatan yang akan ada pada orang tu, bila mana dia selalu sebut nama Tuhan, apa dia? Ketawakalan dia tu lebih mantap. Wa alaihi tawakkalna. Iman dan tawakal dia akan meningkat. Orang yang selalu sebut nama Tuhan ialah orang yang ada kepercayaan pada Tuhan. Kalau dia tak sebut nama Tuhan, maknanya dia kurang percaya. Itu sifat mudah. Okay. Dan Tuhan sebut fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Oleh itu, kelak nanti kamu akan tahu, fasata'lamun. Nanti kamu akan tahu man huwa fi dhalalin mubin. Siapa yang berada dalam sesat yang nyata. Ayat ni juga menjadi tasliyah. Tasliyah ni maksud dia apa? Penenang hati kepada para sahabat untuk menjadikan mereka lebih yakin di atas pilihan yang diorang ambil, iaitu ikut Nabi. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok, Allah Ta'ala pilih kita jadi umat akhir zaman. Satu kemuliaan yang Allah Ta'ala jadikan kita ni umat akhir zaman. Ada orang dia rasa macam, kenapa aku ni akhir zaman? Kan elok kalau aku dulu awal zaman. Awal zaman ni maksudnya hidup sezaman dengan Nabi. Jangan. Jangan sekali-kali berfikiran seperti itu. Sebab dia boleh menyebabkan kita ni tak berdamai dengan takdir Tuhan. Ada satu orang tabi'in pernah puji satu orang sahabat. Saya tak ingat sahabat ni apa. Kalau tak silap, sahabat ni nama dia Miqdad bin Aswad. Dia kata, tabi'in ni kata, yukirullahu bihi ainuk. Allah Ta'ala sejukkan mata kamu kerana telah dapat melihat Rasul. Adapun kami tidak bernasib baik seperti kamu, boleh tengok Rasul. Kata Miqdad bin Aswad, bersyukurlah kamu menjadi orang yang mengenali Rasul tanpa melihatnya. Dan janganlah kamu mendambakan tempat kami, iaitu tempat kami para sahabat ni, dan kamu rasa kami lebih baik pada kamu. Sebab waktu aku hidup, aku berperang dengan perasaanku untuk membenarkan Rasul dan mendustakannya. Kita tak boleh agak kekuatan diri kita ni waktu kita hidup zaman Nabi. Kalau kita betul-betul Tuhan jadikan hidup zaman Nabi ni, kita berada pada blok mana? Kita berada pada pihak mana? Tuan-tuan puan-puan boleh fikir sendiri sebelum tidur pada malam ni, aku ni kalau aku hidup zaman Nabi, aku berada pada kem mana? Kem Nabi ke kem penentang? Kita boleh sama-sama tengok diri kita. Tapi Tuhan dengan sifat Ar-Rahman, dengan keberkatan dia, dengan pemurah dia, dia jadikan kita akhir zaman. Dia jadikan kita ni kenal Nabi melalui kita sempat hidup tanpa kita sempat hidup sezaman dengan ni. Jadi ayat 29 ni ialah meresapi sifat Ar-Rahmannya Allah Azza wa Jalla. Sebahagian para ulama sebut, antara makna dan maksud daripada Ar-Rahman ni ialah Allah Ta'ala itu maha pemurah sehingga dia menguji hamba-Nya untuk memberi nikmat kepada hamba-Nya. Macam mana tu? Dia macam satu benda yang kita payah nak faham. Dia uji kita. Tapi sebenarnya dia nak beri nikmat pada kita. Dia uji dan dia nak beri nikmat. Macam mana? Allah Azza wa Jalla dalam satu hadis kursi, Nabi kata,
Allah Azza wa Jalla ketika mana dia mendengar doa-doa daripada hamba dia, doa-doa daripada hamba dia, ada setengah hamba dia ni bila mana dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Taala makbulkan terus. Kita ni seronoklah kalau Allah Taala kita berdoa ni Allah Taala makbul terus. Tapi dalam hadis tu Nabi kata Allah Taala memanggil Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, berilah kepada hamba-Ku yang baru tadi berdoa. Kenapa? Kerana aku menyampah dengar suara dia berdoa. Ini saya terjemah ikut bahasa mudah. Apa dia minta bagilah terus. Hadis ni kadang-kadang mencemaskan kita juga. Tiba-tiba ada satu lagi hamba berdoa. Nabi kata. Waktu dia berdoa, Allah Ta'ala pun panggil, wahai Jibril, jangan bagi apa-apa respon terhadap doa dia ni. Sebab aku suka mendengar suaranya merintih kepada aku. Hadis ni bukanlah nak kata orang yang berdoa dapat ni tak elok. Cuma nak katanya, dalam kategori manusia yang banyak di dunia ni, yang berdoa pada Allah Ta'ala, ada dua kelompok manusia. Pertama, Tuhan beri kerana Tuhan sayang pada dia. Tuhan sayang pada dia. Yang kedua, Tuhan beri kerana Tuhan menyampah. Biasanya kalau tengok, dalam kehidupan kita ni, bila mana kita hidup sebagai seorang yang beriman, akan ada ujian-ujian yang akan kita tempuhi. Di sebalik ujian tu dia ada nikmat. Apa nikmat dia? Kita diuji tapi kita ada nikmat. Nikmatnya di mana? Nikmatnya ialah pada lidah yang masih lagi boleh merintih dan mengatakan ya Allah. Itu nikmat sebenarnya. Walaupun masalah tak selesai, kita tetap tak keluar pada masalah tu. Tapi nikmat yang kita ada ialah waktu betapa ramai manusia di dunia dia ada masalah, dia tak sebut nama Tuhan, Tuhan jadikan kita menyebut namanya. Itu juga bahagian daripada Ar-Rahman wa alaihi tawakkalna. Ayat yang ke-30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi. Bagaimanakah fikiranmu ataupun apakah pandangan kamu sekiranya air yang kamu miliki sekarang, maknanya lembah Mekah tu yang diorang sangat-sangat minimum sumber air tu, air yang kamu miliki tu hilang lenyap di muka bumi. Maka siapakah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Dia macam tiba-tiba daripada cerita murka Tuhan, daripada cerita tentang comparison antara pilih syirik dengan pilih tauhid, tiba-tiba sebut air. Tiba-tiba ending bagi surah Al-Mulk ni sebut air. Kata para ulama, surah Al-Mulk ini, ayat 30 ni, Allah Ta'ala nak sebut kepada kita, dalil akal untuk kita fikir, Tuhan gunakan perumpamaan air. Kita perhati satu. Kul. Kul ni kita dah sebut sebelum ni, ialah satu arahan perkataan yang bersifat muk dia tegas. Kita dah sebut pada kelas yang lepas. Banyak kali Tuhan guna perkataan kul ni dalam surah Al-Mulk ni. Lebih pada 3 kali. Yang atas ni pun ada kul. 2 dah kul ni. 3 kul di sini. 4. Qul ara'aytum, qul huwar rahman, qul ara'aytum. 3. Yang sebelum ada ni pun dah ada lagi. Dah ada. Okay. Tidakkah kamu berfikir? Qul ara'aytum. Tidakkah kamu berfikir? Maknanya Allah Ta'ala suruh kita fikir. Walaupun perkataan ra'aytum ialah melihat dengan mata. Maknanya kita guna mata kita tengok something and then kita fikir. Ada orang dia tengok sesuatu, tengok dengan tengok, orang kata apa, tengok kayu macam tu lah. Gersang. Ini ialah orang yang tengok dan tak proses apa-apa. Okay. In asbahama. Jika Allah menjadikan air yang kamu ada tu, tempat tinggal kamu tu, surut. Asbaha maksudnya dia jadi surut. Diserap air tu. Kering, kontak. Perkataan asbaha ni ialah bermaksud, yang kalau kita boleh faham lah, perkataan asbaha pagi. Subuh kan? Subuh. Apa kaitan asbaha? Tiba-tiba dia terjemah situ asbaha dengan makna air hilang lenyap. Sebab waktu subuh ni lama ke panjang? Lama ke sekejap? Lama ke panjang sama lah. Lama ke sekejap? Waktu subuh ni sekejap.
Jadi Allah Taala nak beritahu, apa pandangan kamu air yang ada tu, kami surutkan dia sekejap, macam mana waktu subuh. Daripada subuh nak pergi ke tengah hari, nak pergi ke duha ni sekejap je. Subuh ni dia cepat hilang. Sebab tu Tuhan guna perkataan asbaha dengan makna kalau kami hilangkan air itu akan hilang dalam tempoh yang sangat sekejap. Dan perkataan ghaura tu maksudnya menyerap masuk ke dalam bumi. Dan kamu tak boleh cari lagi puncanya. Dia macam mati punca air tu. Korek lah macam mana pun. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang boleh datangkan lagi air yang mengalir? Kalau kita tengok pada ayat ni, Allah Ta'ala ingin beritahu kepada kita satu sumber yang disebut sebagai sumber utama manusia ni boleh hidup. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan daripada air itu semua benda hidup. Okay. Manusia ni bila mana dia diuji dengan tiada air, dia akan menggelumpur. Pada waktu tu kita akan tengok di manakah kesombongan dia. Dia tak ada air. Dia terpaksa runtuhkan kesombongan dia. Dia tak ada air, dia akan rasa gelisah, resah. Sebab tu isu air ni bukan isu main-main. Okay. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu, kalau aku dengan Ar-Rahmannya aku ni, aku tarik air. Tarik air kamu. Apa jadi pada kamu? Kamu akan tengok betapa berkat yang kamu cari itu berkat yang salah. Sebab berhala tak akan boleh bawa air. Last kali. In the end, kamu terpaksa berdamai dengan. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu, cukup aku tarik satu. Aku tarik satu. Iaitu aku tarik air. Kamu akan menggelumpur. Kamu akan tengok betapa sembahan-sembahan berhala yang kamu agungkan sebagai punca berkat itu semuanya batil, semuanya useless. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai satu apa. Okay. Jadi Allah Ta'ala ingin sebut ending surah Al-Mulk untuk menjadikan kita ni sedar punca berkat itu datang daripada Allah Azza wa Jal. Tengoklah keadaan manusia bila mana dia hilang air. Hilang air baru dia tahu langit ni tinggi ke rendah. Okay. Jadi Alhamdulillah, kita dah selesai 30 ayat daripada surah Al-Mulk. Sebagai kesimpulan akhir, kita pun dah 10-16 ni. Maknanya kita dah di hujung-hujung ni. Okay. Kalau kita tengok 30 ayat. 30 ayat. Okay. Saya sebut sebelum pada ni, surah Al-Mulk ni dia ada 7 bahagian. 7 bahagian. Kita pergi daripada awal surah balik. Okay. Bahagian 1, ayat 1 dan ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul ghafur. Maaf. Ayat ni Tuhan kata, manusia dia tersasar dalam mencari keberkatan. Sebenarnya berkat itu datang daripada Allah. Tabaraka, maha berkat Allah, pada tangannya lah kerajaan. Pada tangan Allah lah kerajaan. Maknanya, sebahagian para ulama juga sebut surah Al-Mulk ni, dia macam satu signal awal, isyarat awal pada Nabi. Tak lama lagi kamu akan dapat memerintah satu kawasan, iaitu Madinah. Kamu akan dapat memerintah satu kawasan, iaitu Madinah. Ini benda yang kalau kita tengok, kita akan kata apa? Nampak. Dia macam signal awal. Nanti kamu akan tinggalkan dia orang. Dan lepas pada tu kamu akan pergi ke satu tempat nama dia Madinah, Yathrib. Kamu akan membina kerajaan di situ. Tuhan nak tunjukkan kepada Nabi juga bahawasanya Tuhan boleh beri mana-mana kepemilikan kerajaan pada mana-mana orang. Jadi Tuhan akan beri Yathrib kepada Nabi. Okay. Cuma ayat 1 sampai 2 ni ialah syirik dalam berkat. Okay. Ayat yang ke-3 sampai ayat 7. Okay. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sampai ayat yang ke-7, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ayat ni, bahagian ni Tuhan nak beritahu hidup kena gunakan. Bila mana tak gunakan, apa yang dia akan jadi pada dia? Dia akan jadi orang yang kufur. Orang kufur akan jadi apa? Akan menyebabkan diri dia apa? Menarik azab. Kufur menarik azab, tauhid menarik berkat. Contoh Tuhan bagi kan. Contoh ayat yang kelima ni, Tuhan kata walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami hiasi langit itu, langit dunia ini dengan planet-planet yang menjadi
perejam pada syaitan. Planet ni ianya ialah ada fungsi lah, planet ni ada fungsi dia yang tersendiri, iaitu dia bertasbih pada Allah. Tapi dengan sebab planet ni dia betul-betul mentauhidkan Tuhan, planet tak mensyirikkan. Makhluk selain pada manusia ni, dia tak, manusia dan jin ni tak mensyirikkan Allah Ta'ala. Tuhan jadikan dia punya potensi diri menjadi perejam syaitan. Manusia pun macam tu. Bila mana dia betul-betul menarik berkat yang betul, dia akan menyebabkan diri dia benteng pada syaitan. Dia tu hirzan minas syaitan. Tapi bila mana dia cari berkat pada tempat yang salah, dia memanggil syaitan. Bahkan lebih teruk lagi, dia ialah jelmaan pada syaitan. Itu lebih bahaya dan lebih menakutkan. Kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala, betul-betul mencari berkat yang baik, fungsi kita ni manusia ni ialah beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab ibadah kita betul, tauhid kita betul, Tuhan jadikan kita penghalau syaitan. Macam mana planet, dia menjadi perejam pada syaitan. Jadi kalau kamu cari berkat betul, kamu akan dapat keupayaan itu. Tuhan kembangkan. Itu antara bentuk keberkatan. Tuhan kembangkan potensi diri. Tuhan kembangkan potensi diri orang tu. Okay. Ayat yang ke-8 sampailah ayat yang ke-14. 8, takal utama yazu minal ghaiz, ni cerita tentang neraka. Sampai ayat yang ke-14, ayat yang ke-14, Allah Ta'ala suruh kita guna akal untuk tengok dan suluh apakah pilihan yang kita ambil sekarang ni pilihan yang betul atau tidak. Pilihan yang kita ambil kalau kita nak okey-okey je dengan orang yang sembah selain pada Allah Ta'ala, kalau kita pun kadang-kadang pun rasa macam nak sembah selain pada Allah Ta'ala, pilihan kamu akan menatijahkan benda ni. Menatijahkan benda ni. Kamu guna akal kamu macam mana? Akal tu dahlah daripada pemberian Tuhan. Tiba-tiba kamu guna dengan cara seperti itu. Adakah ianya bentuk daripada mencari berkat yang betul? Okay. Ayat yang ke-15. 15. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha. Dialah yang menjadikan muka bumi ini mudah, zalul. Famshu fi manakibiha. Tuhan nak beritahu kepada kita, Allah Ta'ala beri kemudahan. Ayat 15 sampai ayat ke-19 ni. 15, 16, 17, 18, 19. Rezeki dah ada. Tak payah risau. Yang kamu sakan nak sembah selain pada Allah Ta'ala ni, risau rezeki hilang ke? Tuhan nak beritahu macam itulah pada bahagian ni. Rezeki tak hilang. Nikmati atas muka bumi ni. Sebab tu Tuhan kata, famshu fi manakibiha. Famshu ni maknanya berjalan dengan santai dan ambil rezeki Tuhan. Tuhan dah letakkan kepada kita rezeki-rezeki. Seperti mana binatang yang melata, haiwan yang melata ni, diorang ada rezeki yang tersendiri. Jadi kita pun dalam beribadah pada Allah Ta'ala yang dimuliakan sebaik-baik ciptaan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lagi-lagi dah tak padan. Kita ni merendahkan kita punya nilai dengan kita banyak fikir tentang macam mana, apa aku nak makan, macam mana aku nak hidup, lagi tak padan. Okay. Ayat 20 hingga 22. Azab Allah yang bakal tiba. Azab yang mendatang. Ayat 20 sampai ayat yang ke-22 ni, Allah Ta'ala sebut tentang jaga-jaga. Kalau kamu nak pilih untuk syirik, maka kami akan jadikan kamu ni berjalan keadaan tak betul. Sebab tu afaman yamshi mukibban ala wajhi, kami pegang rezeki kamu, kamu jadi orang-orang yang lebih jauh daripada kebenaran. Kami sekat rezeki kamu. Okay. Ayat 23 hingga 26 yang perbahasan kita yang lepas. 23, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, sampai 26, qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ketahuilah bahawasanya kiamat itu ialah pengetahuan mutlak hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu apa-apa. Tanda-tanda Tuhan bagi, tapi interpretation kita terbatas. Penafsiran kita terhadap tanda-tanda itu terbatas. Sebab tu kita tak boleh jadikan sebarang ulasan tentang tanda-tanda hari kiamat tu sebagai benda yang valid. Tak boleh. Kalau kita ingat waktu COVID dulu, macam-macam orang kata. Orang yang create konspirasi pada isu ni. Kata itu, kata inilah, pada vaksin macam-macam. Akhirnya apa yang kita tengok sekarang? Tak ada apa pun. Maknanya taklah tergempak sangat pun benda tu. Biasa je. Cuma orang kita ni dia memang suka membuat interpretasi awal. Dan itu ialah bukan benda yang sepatutnya bagi seorang Muslim dia sibukkan diri dia. Ayat 27 sampai ayat yang ke-30 perbahasan kita pada malam yang terakhir. Salah pilih menyesal tak sudah. Salah pilih menyesal. Tapi the conclusion of the whole surah ni ialah
carilah berkat pada tempat yang betul, iaitu dengan menjadi orang yang melakukan amalan yang terbaik. Berdasarkan ayat yang kedua kan. Kalau tengok pada surah Al-Mulk ni ayat yang kedua, Allah Taala sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia yang menjadikan hidup dan mati dan menguji kamu untuk tengok siapakah yang melakukan the best practice dalam bab perhambaan. Bukan praktis yang banyak, tapi praktis ataupun amalan ritual yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Jadi kesimpulan akhir yang kita boleh ambil daripada surah Al-Mulk ni, jangan mengambil mudah ataupun jangan pandang sebelah mata kerajaan Allah Azza wa Jalla. Sebab kerajaan Allah inilah kerajaan yang penuh kesempurnaan, penuh kekuasaan. Jadi kita kena masukkan dalam diri kita ni kegerunan yang sebenar ialah pada kerajaan Allah. Kerajaan-kerajaan lain ni boleh nak takut, tapi jangan bersungguh sangatlah. Biasa-biasa je. Sebab yang memegang semua kerajaan di dunia ni ialah Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagai penutupnya, dalam chat ni saya tengok ada orang minta doa, nanti saya akan bagi doa. Dia punya doa keluar rumah tu, doa tu ialah satu suplemen lah. Kita ni hidup macam tu lah. Kita nak sehat badan kita, kena ada suplemen lah. Dan sehat kita punya akhirat kita ni, kita punya rohani kita, suplemennya ialah zikir dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena sentiasa buat. Sebab tu Nabi ni bila mana Nabi banyak dihentam oleh oleh orang kafir ni, antara pesanan, antara wasiat Allah Taala kepada Nabi ialah wasabbih bil ashiyyi wal ibkar fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah kamu terhadap apa yang orang kata pada kamu. Ni dah 13 tahun ni orang duk kata ni. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Tasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Sebab tasbih ni fungsinya ialah untuk create penenang kepada jiwa. Macam orang bila mana dia serabut, dia ambil obat penenang. Obat penenang tu hanya sekadar untuk tipu hormon kita dalam badan lah. Tapi bila mana kita mengambil tasbih sebagai sebaik-baik penenang, maka dia tidak akan merosakkan keseimbangan badan, bahkan dia memberikan orang kata apa, kebaikan dalam kehidupan, terutamanya hubungan kita punya connection dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi harapan saya pada saya sendiri juga kepada semua yang mendengar pada malam ni, bila mana kita membaca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk itu meresap pada diri kita ialah kerajaan Tuhan, keberkatan daripada Allah Taala. Dan kalau kita perasanlah sepanjang kita baca surah Al-Mulk ini, nama Tuhan yang kerap disebut dan banyaklah dimention ialah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang paling banyak disebut. Mana yang Allah Taala nak sebut ialah keberkatan itu turun dengan sebab rahmannya Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita selesai. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan pergi kepada surah Al-Qalam. Dan saya buka kepada soalan aku untuk malam ni. Dengan ruang yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu. Ya. Surah ni kan dikatakan sebagai pelindung kita semasa di alam kubur. Macam mana bentuk yang surah ni boleh melindungi kita sebenarnya? Ustaz? Tak faham sangatlah. Orang kata untuk pelindung kita baca, kita amalkan. Tapi kita tak faham macam mana, apa sebabnya yang dia boleh melindungi kita semasa di alam barzah tu. Okey. Korang tengok cerita-cerita tentang alam barzah ni kebanyakannya sama ada dalam hadis, dia cuba digambarkan dengan suasana yang menggerunkan. Sebab cerita alam barzah ni ialah cerita yang Nabi dapat melalui mimpi. Nabi mimpi ada malaikat penjalankan Nabi, ni hadis riwayat Muslim. Nabi nampak itu, ini azab kubur dan sekian banyak lah. Yang tu kita tak sempat nak detailkan. Cuma bila mana kita tengok daripada rentetan perjalanan mimpi Nabi melihat azab kubur, ataupun itu disebut sebagai alam barzakh itu, apa yang utama ialah kegelinciran semua yang kena azab tu ialah pada tak jelasnya tauhid. Kenapa baca surah Al-Mulk boleh dapat pendinding pada azab kubur? Sebab surah Al-Mulk function dia ialah untuk membenarkan balik kefahaman tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia ni
tempat mana yang dia paling mudah tergelincir untuk gadaikan tauhid, tempatnya ialah pada kerisauan terhadap rezeki. Sebab tu surah Al-Mulk ni dia mantapkan kita pada isu rezeki. Jangan risau rezeki. Sebab tu Tuhan sebut kulu min rizqihi. Ambil rezeki dia. Wa huwa allazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dia jadikan muka bumi ini luas terbentang. Famshu fi manakibiha. Lalu jalan-jalan dia wa kulu min rizqihi. Berjalan dengan santai dan ambil rezeki. Sebab manusia ni dia tergelincir pada isu rezeki. Dia tergelincir pada isu rezeki. Bahkan ada sebahagian orang meninggal dalam keadaan risau lagi pada rezeki. Jadi surah Al-Mulk memantapkan kita supaya kita tidak mensyirikkan Tuhan sehingga kita berbangga dengan usaha. Saya dapat rezeki banyak kerana usaha saja. Walaupun dia baca surah Al-Mulk, tapi dia tidak mentauhidkan Tuhan pada apa yang dia dapat, pada kehidupan dia. Jadi yang saya boleh sebutnya ialah surah Al-Mulk akan menjadi benteng untuk kekalkan, kuatkan tauhid kita kalau kita faham eloklah. Dan kekuatan tauhid, kemurnian tauhid itu akan dimasukkan ke dalam kubur, dia akan jadi benteng untuk avoid semua benda-benda buruk di dalam kubur. Jadi macam itulah surah Al-Mulk berfungsi. Walaupun ada hadis Nabi kata surah itu akan menjelma menjadi orang tertentu, amal kebaikan kita akan menjelma, dia akan membentengi kita daripada semua arah di dalam barzah tu untuk avoid semua keburukan yang bakal kita terima daripada alam kubur. Sebab memang waktu kita duduk di alam barzah ni, kita mati, benda pertama yang akan berlaku ialah himpitan kubur. Himpitan kubur ni semua kena. Nabi kata kalau ada orang boleh selamat, yang boleh selamat ialah Sa'ad bin Mu'adh, tapi Sa'ad bin Mu'adh pun tak selamat. Himpitan kubur ni bagi orang yang jahat, ianya ialah azab awal. Bagi orang yang baik, ianya seperti bumi melepaskan kerinduan terhadap orang saleh ni. Dia macam satu orang mak yang lama tak jumpa anak dia, dia peluk anak dia. Jadi nak katanya itulah function surah Al-Mulk. Dia dibenteng kepada benda tu, iaitu benteng tauhid. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, untuk kita nak baca Al-Mulk ni, ramai yang dah amalkan Ustaz. Ya. Apa yang isi-isi yang Ustaz dah ajar selama ni yang kita patut buat, especially untuk mendapatkan keberkatan, dia orang tak lakukan Ustaz. Mungkin sebab dia orang tak tahu isi Al-Mulk ni. Tapi dia orang rajin baca Ustaz. Hari-hari baca. Tapi macam tu je lah Ustaz. Ending dia dengan baca je. Macam ni Ustaz nak jelaskan yang macam tu, nak keadaan orang-orang yang macam tu. Amalah dia lah. Dia macam ni, bila mana kita berinteraksi dengan manusia ni dia ada beberapa kategori. Ada orang dia baca dan sebab tu saya kata syaitan ni dia punya tebal, dia punya lapisan-lapisan hasutan dia. Syaitan ni dia akan blok orang yang pandai baca untuk faham. Dan akhirnya dia hanya minat baca dan dia tak faham. Yang kedua ialah dia akan blok orang yang baca dan faham untuk beramal. Itu dia punya stage dia. Dan orang yang pandai baca, faham, beramal, dia diblok pada tadabbur. Akhirnya dia riak dengan amalan dia. Jadi kita boleh tengok betapa berseninya hasutan syaitan itu. Orang yang berhenti dekat membaca, lepas tu dia masih lagi tak ketahuan hala nak cari berkat, dia dapatlah pahala baca. Sebab Nabi sebut tentang fadilat baca. Tapi pahala tu tak akan ampuh untuk avoid dia pada masalah lain. Dia tak akan ampuh, dia tak akan kuat. Dia macam kita ambil ubat dengan dos yang sikit, dia tak menghilangkan, tapi dia boleh slow kan lah. Tapi dia tak akan kuat, dia tak akan jadi penghapus. Jadi pertama sekali benda ni, kalau kita tengok, ia pun bahagian pada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi apa yang saya nak sebut, dalam bab beramal, dalam bab jiwa nak tunduk kepada hidayah ni lah, satu saya nak sebut. Ini pengamatan saya lah. Kita baca sirah Nabi. Kalau kita perasan, kenapa orang Madinah dapat hidayah peluk Islam? Orang Madinah ni cara dia dapat Islam ialah dia dengar kuliah Nabi, dia rasa seronok, dia pun jemput Nabi, Nabi pun sampai Madinah.
Apa rahsia yang ada pada orang Yathrib ni? Rahsia yang ada pada orang Yathrib. Rahsia dia ialah dia orang ni orang yang pemurah. Yathrib ni orang yang suka bantu orang. Sebab tu dia orang dipanggil dengan Ansar. Ansar. Suka tolong. Okay. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua yang ada. Satu orang bila mana dia banyak beramal. Tapi kalau dia ada sikap bakhil itulah yang akan jadi blockade dia yang sangat bahaya untuk dia upgrade hidayah dia. Sebab tu Nabi pernah minta berlindung pada Tuhan daripada sifat bakhil. Jadi cara untuk kita buka hidayah ni supaya kita ni daripada baca boleh faham, daripada faham boleh beramal, ialah dengan kita banyak buka ruang pemurah kita ni. Kita mencontohi Tuhan, Tuhan tu bersifat pemurah, kita pun bersifat pemurah. Kalau tuan-tuan banyak memberi, banyak berkongsi rezeki, insya-Allah hidayah tu akan banyak turun pada kita. Ini yang saya nampak lah. Bukan hadis Nabi apa, cuma saya nampak. Sebab apa orang Madinah dia dapat kemuliaan kerana pemurahnya mereka. Jadi kalau kita, sebab apa bumi Madinah tu jadi berkat. Orang semayang di dalam Madinah ni sampai 1000 pahala, tak sama macam tempat lain. Kerana pemurah orang Madinah. Okey, welcome, kita tolong. Jadi kalau tuan-tuan mudah tolong orang, insya-Allah hidayah akan lebih banyak, menyebabkan kita ni akan lebih. Jadi kawan-kawan kita yang masih lagi baca tak faham ni, kita kena anjurkan dia buang kikis. Biasanya lah saya tengok. Kesnya ialah dia orang ni daripada orang yang kedekut. Biasanya. Payah nak berkongsi rezeki dengan orang. Itu antara benteng dia punya amalan tu tak meningkat. Dia hanya duduk pada stage yang sama saja. Jadi orang yang pemurah, Allah Ta'ala pun bermurah hati. Allah Ta'ala tu, orang yang bermurah hati ni, Allah Ta'ala pun dengan sifat pemurah dia, mengupgradekan amalan dia. Mengupgradekan pembukaan jiwa dia. Dia panggil futuh Rabbani pada jiwa dia. Itulah kod yang saya boleh respon. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Ada lagi soalan? Apa lagi yang nak bertanya? Silakan. Ataupun kalau tak ada, kita tutup saja kuliah kita hari ini. Saya nak tanya, kenapa Ya. perkataan ayat 26 tu, kenapa perkataan zi'at tu dia guna mu'annas? Padahal kan dia cerita pasal pembesar Quraisy kan lelaki kan? Okey. Kenapa ayat tu dimuannaskan? Kerana nak tunjuk mereka tu walaupun lelaki, walaupun majoriti mereka ni ialah lelaki, tapi memilihnya mereka itu kepada kesyirikan, memilihnya mereka itu kepada kekufuran, ianya seperti sifat orang yang pengecut. Sebab tu Tuhan macam dia macam kita lah. Macam kita bercakap, kan orang lelaki dia penakut, kita akan sebut hang ni pondan lah. Macam tu. Dia macam Tuhan dah feminimkan dia orang sebab lemah itu lebih kepada keperempuanan. Jadi Tuhan kata wajah dia bermuram tu ialah seperti orang perempuan yang penakut. Perempuan yang penakut. Maknanya betapa dia orang tu pengecut. Sebab tu Tuhan guna perkataan itu ialah nak sebut degilnya dia orang itu akhirnya menyebabkan hilangnya kemaskulinan mereka. Maknanya tiada maruah. Tuhan jatuhkan maruah dia. Sebab tu Tuhan guna perkataan yang bersifat mu'annaf di situ. Wallahu a'lam. Gemuk ni dia memang untuk Saya tak clear apa dia. Lain tak clear. Puan Noripah. Tak boleh dengar. Sangkut-sangkut. Sangkut. Boleh ulang lagi? Kalau tak boleh ulang? Oh, tak boleh. Ada lagi yang nak bertanya? Silakan. Rasanya dah agak lewat dah ni. 10.38. Kalau tak ada lagi, kita tutup lah. Itu. Cuba tutup kamera on tak, Puan Noripah? Kalau nak tulis lambat sikit kan.
Ada lagi yang nak bertanya? Rasanya tak ada lagi dah Ustaz. Kita tutuplah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey, insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta maaf Ustaz. Ada yang nampak macam ada yang angkat tangan tu Cik Nyonya ni. Ya. Silakan Cik Nyonya. Mic tak on pula. Kaknya cuba tadi tak dapat nak unmute. Okey. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Simple je. Saya terfikir banyak kali. Sebab surah Al-Mulk ni dia banyak sangat teguran dan banyak sangat yang menakutkan. Tetapi mengapa kita disarankan untuk baca sebelum tidur? Sebab bila kita memahami apa yang itu kita rasa macam kita takut. Jadi kita susah nak tidur. Tapi mengapa agaknya disarankan baca surah Al-Mulk ni sebelum tidur? Okey. Pertama sekali kita tengok surah Al-Mulk ni yang diamalkan oleh Nabi, dia taklah dibaca secara tiap-tiap malam. Cuma kita ni kebanyakan orang dia pilih untuk baca tiap-tiap malam lah. Okey. Ada lagi beberapa surah yang Nabi baca. Antaranya surah Isra. Sebenarnya antara surah Al-Mulk dengan surah Isra lagi panjang tau. Nabi lebih banyak membaca surah Isra hampir setiap malam. Al-Mulk yang Nabi baca, tapi dia tak sekerat Isra. Isra ni kata Aisyah, sampai ke mati aku tak pernah tengok Nabi tinggalkan Isra. Isra ni lagi panjang. Kalau kita buat tadabbur Isra ni dia banyak benda dia dalam tu. Okay. Sebab dia ada beberapa checklist untuk satu orang tu kena selesai pada hari tu. Okay. Cuma memang apa yang ditimbulkan tu ada apa make sense lah bila mana ayat dalam surah Al-Mulk ni dia bersifat agak keras dan tegas. Dan ada sebahagian orang yang memang dia dah faham ayat tu, kadang-kadang ayat tu menyebabkan kurang lena tidurnya. Tapi sebenarnya kalau tengok kan, ada satu lagi ayat, ada satu lagi surah yang Nabi juga suruh kita baca, ialah surah Sajdah sebelum tidur. Surah Sajdah ni biasanya kalau Nabi baca sebelum tidur, Nabi akan combine dengan Al-Mulk. Okay. Nabi baca surah Al-Mulk, Nabi akan combine dengan Sajdah. Dalam surah Sajdah ni dia ada satu ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauhlah pembaringan orang-orang yang takutkan kepada Tuhan untuk dia tidur lena, sehingga dia bangun berdoa pada Tuhan dalam keadaan takut dan dalam keadaan harapkan keampunan. Okay. Memang Nabi ni dia macam alam awal lah, penggerak awal supaya Nabi ni tak tidur nyenyak, ialah Nabi membaca surah Al-Mulk. Memang benda tu make sense. Kalau orang yang melazimi surah Al-Mulk selalu dan dia faham, antara dia punya kesan dia lah menyebabkan tidur tu kurang nyenyak kerana kita rasa insecure terhadap akhirat kita. Benda tu normal. Bagi saya benda tu normal. Sebab Nabi pun melalui benda tu. Dan memang kita ni hidup di dunia ni memang tak boleh tidur nyenyak sangat lah hakikatnya. Tidur nyenyak ni ialah orang yang rasa aman betul lah tu. Aman akhirat dia. Dia rasa dia macam dah okey semua benda. Okay. Orang beriman ni sifat dia macam tu. Sebab tu antara tanda-tanda ni taklah terpakai untuk zaman sekarang. Cuma saya nak sebutnya pandangan para ulama. Antara tanda-tanda dia orang kata tanda-tanda orang beriman ni, Ibn Qayyim pernah sebut. Kerap sakit kepala. Tapi kita sakit kepala sebab bil rumah banyak tak bayar. Kadang-kadang benda tu tak make sense jugalah. Tapi yang kata kerap sakit kepala sebab tengok kerana orang risau, dia insecure akhirat dia. Cuma saya nak katanya Nabi tak amal tiap-tiap malam. Tapi Nabi lebih amal surah Al-Isra. Tapi dia memang kita taklah kata kesan buruk, tapi
Surah tu dia memang dia ada jiwa dia ialah jiwa tegas dan jiwa kamu tak boleh rasa selamat. Benda tu memang orang kata apa signifikan dengan surah Al-Mulk. Itulah kot respon Oh, saya. jadi memang betul lah. Maknanya memang betul lah. Maknanya dia kita baca tu agaknya membuatkan kita memang tak akan boleh jadi tidur lenyap lah kan. Ya, Sebab betul. memikirkan benda tu. Jadi it's okay, it's normal to think that way lah. Ya, betul. Ya. Okay, thank you. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, terima kasih Ustaz. Ada lagi kah? Tak ada dah kan? Kita dah tutup lah tadi. Minta maaf lah Ustaz. Ya. Bagi peluang kepada seorang dia cuba kita tak dapat Ya. kan. Okey lah Ustaz. Kita sudahilah kuliah kita hari ini. Kita tamatkan. Dan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu akan memberi kesan kepada tindakan kita seharian dalam menuju kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya end the meeting ya. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.